Malaysia boleh meningkatkan kerjasama ke arah peningkatan adaptasi teknologi tinggi dan inovasi, pembuatan pintar dan semua perkara penting dalam revolusi industri keempat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata dengan pemeteraian 13 Memorandum Persefahaman atau MOU antara syarikat Malaysia dengan syarikat teknologi antarabangsa pada Khamis telah membolehkan syarikat Malaysia mengembangkan jejak global. Fikir tak macam mana orang pada tahun 18,000 dan pada tahun 19,000 diorang berkomunikasi ya? Jom, mari saya kenalkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris. Saya ingin berkongsi kepada kalian semua satu alat kongsi maklumat iaitu komputer. Komputer mempunyai satu ciri-ciri yang sangat penting iaitu berkongsi maklumat melalui email. Bukan itu sahaja kita pula dapat tahu, kita juga boleh berkongsi maklumat melalui aplikasi-aplikasi lain. Contohnya Skype ataupun Google Meet. Kita boleh berkongsi maklumat secara face to face. Kita ni sangatlah penting. Ianya mesti ada pada setiap rumah, sekurang-kurangnya satu komputer setiap rumah. Tapi kita tahu ke bahawa syarikat yang membuat komputer ni adalah syarikat yang besar sebenarnya. Nama syarikat tu adalah syarikat Macintosh. Macintosh ni macam biasa dengar kan. Okey, perkataannya pada sekarang ni orang panggil dia Mac OS. Mac OS ni ialah salah satu produk yang dibuat daripada Apple. Ianya bermula pada tahun 1930 yang bermula dengan nama Z1, komputer Z1, dan mereka berevolusi daripada komputer yang besar sehingga ke kecil sekecil tablet. Soalannya, macam mana orang pada zaman 17,000, 18,000 menghantar pesanan jarak jauh? Di sini saya hendak menerangkan kepada kalian bahawa pada tahun 17,000 mereka menggunakan satu sistem ini iaitu sistem telegrafi. Sistem telegrafi ini lebih dikenali sebagai telegraf yang menggunakan satu teknik iaitu teknik continuous wave CW, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil gelombang selenjar. Gelombang selenjar ini akan dihantar ke mesin teletype. Teletype ni akan memproses dan dijadikan sebagai Morse code. Morse code ini dikenali sebagai telegram. Sebelum perkhidmatan telefon jarak jauh ini, perkhidmatan telegrafi ini sangat murah dan sangat efektif pada masa tersebut. Bercakap tentang telefon, kita nak tahu juga apa fungsi telefon. Adakah telefon itu boleh digunakan sebagai perkhidmatan jarak jauh dan perkhidmatan jarak dekat, ataupun kedua-duanya sekali? Perkhidmatan telefon ini boleh digunakan secara kedua-duanya sekali. Telefon atau lebih dikenali sebagai peranti mudah alih adalah satu komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh, dan ianya sangat-sangatlah efektif sehingga pada zaman kini. Telefon zaman dulu tidaklah mudah alih, tetapi ianya boleh lagi dibawa ke mana-mana. Jadi itu sajalah alat berkongsi maklumat dan teknologi berkomunikasi sama ada jarak jauh ataupun jarak dekat. Harap kalian boleh belajar daripada penerangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sifah Zana binti Jasmi. Nombor metrik 18DSK 21F2002. Saya akan menerangkan tentang kebaikan teknologi kepada manusia. Negara kita telah berjaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Di negara kita, terdapat banyak teknologi maklumat yang masyarakat Indonesia boleh dapatkan. Contohnya, telefon bimbit yang sering digunakan untuk mencari pelbagai maklumat secara berterusan melalui internet. Hakikatnya terdapat banyak kepentingan teknologi kepada manusia. Teknologi moden pada masa kini telah banyak memudahkan manusia dalam kehidupan. Antara kebaikannya adalah
Teknologi mampu mempercepatkan untuk kita mencari maklumat yang dikehendaki. Sebagai contoh, masyarakat boleh mencari bahan bacaan tanpa harus pergi ke perpustakaan. Seterusnya, dengan adanya teknologi, kita dapat berhubung dan berkomunikasi dengan rakan-rakan. Kita boleh membuat panggilan video secara atas talian melalui aplikasi WhatsApp, Skype, Facebook dan lain-lain lagi. Selain itu, kita dapat berkongsi maklumat antara satu sama lain tanpa harus bersuara muka, seperti dapat menyebarkan berita kepada semua orang dengan cepat. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kepentingan teknologi kini semakin menjadi rebutan masyarakat kerana mempunyai banyak kelebihan yang boleh digunakan dan memainkan peranan yang penting kepada masyarakat. Teknologi maklumat kini seharusnya digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat kerana banyak manfaat yang boleh kita peroleh melalui teknologi maklumat tersebut. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurifah Zafira binti Muhammad Kamal. Nombor matrik 18TSK 21F 2004. Saya daripada kumpulan Ukhuwah. Alexander Graham Bell adalah seorang pencipta saintis dan jurutera Amerika kelahiran Scotland yang terkenal kerana mencipta telefon praktikal pertama pada tahun 1876. Mendirikan syarikat telefon Bell pada tahun 1877 dan penyempurnaan Thomas Phonograph Edison pada tahun 1886. Sangat dipengaruhi oleh kepekaan ibu dan isterinya, Bell mendedikasikan sebahagian besar pekerjaan hidupnya untuk meneliti pendengaran dan pertuturan dan membantu orang kurang upaya berkomunikasi. Selain telefon, Bell mengerjakan banyak penemuan lain, termasuk alat pengesan logam, kapal terbang. Bukan itu sahaja, John Ledger Breed ialah seorang jurutera berbangsa Scotland yang terkenal kerana mencipta sistem televisyen berfungsi yang pertama dan juga siaran televisyen warna pertama yang elektronik sepenuhnya di dunia. Biarpun sistem TV elektromekanik ciptaan Breed sudah diganti oleh sistem elektronik sepenuhnya seperti ciptaan Vladimir Zworykin dan Philo Farnsworth, namun pencapaian awal beliau iaitu mendemonstrasi siaran televisyen yang berhasil dan TV berwarna dan sinema meletakkannya di kalangan tokoh-tokoh tersohor pencipta televisyen. Sekian daripada saya, Nurifah Zafira binti Muhammad Kamal. Terima kasih. Kesan-kesan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap negara, masyarakat dan hubungan kaum. Yang pertama ialah kesan kepada negara. Teknologi maklumat dan komunikasi dapat memajukan ekonomi negara kerana perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang pesat dapat menarik pelabur-pelabur dari luar negara untuk melabur di negara kita. Selain itu ialah dapat mengharumkan nama negara kerana teknologi maklumat dan komunikasi yang maju dapat menarik perhatian dunia. Yang kedua ialah kesan kepada masyarakat. Masyarakat dapat tahu tentang isu-isu masa kini dengan lebih mudah dan cepat. Oleh itu, tidak akan ada yang ketinggalan tentang isu-isu semasa pada masa kini. Kemudian ialah masyarakat juga mendapatkan berita-berita dari luar negara dengan lebih mudah, tidak kira tentang isu politik maupun tentang isu hiburan. Yang ketiga ialah kesan teknologi maklumat komunikasi terhadap hubungan kaum. Hubungan kaum akan lebih akrab dan mudah untuk berkomunikasi kerana terdapat pelbagai aplikasi seperti Facebook, WhatsApp dan Telegram dan teman sosial untuk berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua ialah disebabkan di Malaysia terdapat pelbagai kaum, kesan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi dapat menjadi satu alat perhubungan yang baik untuk mengeratkan hubungan antara kaum agar tidak berlaku perbalahan antara kaum. Terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada kami untuk membuat tugasan ini. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saya selaku penyelia etika dan adab iaitu Encik Zamri bin Yusof di atas tunjuk azan yang diberikan. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Bye.